untuk membantas jenayah dalam negara ini, kerana semua jenis is all encompassing, maksudnya dia sangat menyeluruh. Jadi ini kalau kita nak menggubal atau amend suatu umpamanya penal code, kita kena mempunyai masa yang panjang untuk deliberate, bincang dan engage pelbagai, dengan izin pelbagai grup NGO, bawalah mereka untuk mendapat konsultasi, bincang, barulah kita boleh buat yang sesuatu yang menyeluruh. Tetapi masalahnya adalah saya rasa rang undang-undang ni tergesa-gesa dan tidak melibatkan NGO tertentu. Maka kita timbulkan beberapa pertanyaan yang terpaksa menteri tarik balik beberapa fasal. Dan akhirnya kita sekarang akan meluluskan undang-undang yang begitu penting dalam 2 hari sahaja. Dan ini akan menyebabkan bahawa rakyat akan tengok mengapa parlimen, ahli parlimen tidak menggunakan lebih masa untuk membahas dan diluluskan begitu saja. Ini persoalan daripada rakyat. Jadi hujah saya adalah, kalau kita katakan ada 2 aliran fikiran tentang tackling crime. Satu adalah tough on crime. Betul, saya rasa semua ahli parlimen di Malaysia, baik daripada Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat, kita mau tough on crime. Itu tidak dapat dipertikaikan. Kita setuju. Tapi walau bagaimanapun ada satu aspek rehabilitation, dengan izin, yang tidak dimasukkan ke dalam akta ini. Dan kita mau menteri kalau boleh masukkan dalam aspek rehabilitation. Sebab dulu Amerika Syarikat, mereka juga menggunakan approach tough on crime. Dan akhirnya mereka memenjarakan 1% daripada entire population Amerika Syarikat sekarang berada dalam penjara. 1%. Dan dalam masyarakat African American, 1 daripada 12 orang dalam penjara, almost 10%. Jadi menyebabkan penjara sekarang terlampau overcrowded, dan sehinggakan ramai orang-orang yang produktif, mereka terpaksa tinggal dalam penjara dan tidak dapat bekerja. Atas beberapa ada ramai di antara mereka hanya involved in a very minor crime, yang terlibat dalam beberapa kesalahan yang tidak berat. Jadi akhirnya sekarang negara Amerika Syarikat terpaksa bayar banyak sebanyak $47,000 setiap orang setiap tahun untuk memenjarakan seorang rakyat Amerika di dalam penjara. Saya khawatir kalau kita mengguna approach yang seperti Amerika Syarikat, penjara di Malaysia akan menjadi terlampau crowded dan terpaksa kita belanja kerana kita sudah ada defisit yang cukup teruk, dan kita terpaksa belanja untuk bina penjara-penjara baru untuk menampung pelbagai kesalahan yang kita sekarang tambah dengan mandatory 5-year terms. Dulu dia ada discretion oleh kita hakim bahawa berapa tahun, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi sekarang dia menjadi mandatory 5 tahun. Saya ingin mencadangkan kepada menteri, kita menggunakan approach Germany. Germany dia sekarang dia punya approach terhadap rehabilitation. Orang yang dipenjarakan, dia dikenakan mandatory counselling dan juga ada support group untuk membawa mereka masuk balik kepada masyarakat dan monitor mereka, kelakuan mereka. Maka Germany sekarang merekodkan prison population yang paling rendah dalam sejarah. Tetapi pada masa yang sama,
crime rate has dropped, sudah turun yang begitu ketara sekali. Maka kejayaan negara Jerman untuk menangani masalah jenayah itu patut dicontohi oleh Malaysia. Jangan harus kita asyik tough on crime, tapi dengan approach yang salah. Saya rasa Malaysia perlu ada serampang dua mata. Kita kena ada tough on crime, betul. Ada setengah saya setuju bahawa kita kena tingkatkan tough on crime on the gangsterism dengan criminal group. Itu saya tidak petikaikan. Tapi saya petikaikan seperti fasa 30. Fasa 30 yang mischief terhadap public amenities, mischief terhadap sistem saluran sungai, public transportation dengan mandatory 5 tahun. Kalau katakan mischief itu ada yang nakal, jahat, budak-budak yang mungkin ada sikit jahat, mereka buat sesuatu yang mereka pada masa itu tidak ingat, oh itu begitu serius dan menyebabkan sesuatu huru-hara, dan mereka terpaksa dihantar dan mereka akan disabit kesalahan dalam penjara 5 tahun. Saya nak bagi tahu bahawa anak-anak muda tu masuk penjara bergaul dengan kriminal, dan mungkin dia sekarang baru diploma, keluar PhD dalam kriminal. Dan itu hujah daripada Sepang. Dan sekarang satu lagi adalah kita mungkin dari segi kita sebagai ahli parlimen, kita tidak tahu bahawa orang-orang yang masuk penjara, kita tidak dapat tahu, kita tidak dapat merasa betapa susahnya apabila mereka lepas daripada penjara. Dan selalunya kita kenalkan penjara saja, penjara. Tapi akhirnya kita merosakkan masa depan mereka. Ini tanggungjawab kita. Dan satu hari lagi, satu hari nanti, kita terpaksa tanya diri kita, adakah kita buat betul atau salah. Jadi saya tidak mau, saya minta menteri kalau boleh, bagi sedikit masa, bincangkan dengan expert, criminologist dan juga NGO, bahawa berbincang sebelum kita tergesa-gesa meluluskan undang-undang ini. Kalau boleh masukkan ke dalam Parliament Select Committee, seperti semangat yang kita ada pada tahun 2004, di mana apabila kita menggubah Penal Code, ada satu konsultasi, tubuhkan Parliament Select Committee, berbincang, deliberate, dan lepas itu barulah kita serah balik kepada majlis dan diluluskan. Saya rasa tidak ada masalah dari segi pakatan untuk menyokong kalau kita sama-sama berbincang dalam Parliament Select Committee, seperti Parliament Select Committee yang terdahulu, banyak yang kita sokong. Dan ini begitu juga dengan Penal Code 2004. Satu lagi isu adalah tentang pasal 11, Disclosure of Information. Ini terlalu serius kalau kita tengok bahawa whoever discloses any information or any matter which has been obtained by him in the performance of his duties, dengan izin. Maksudnya apa-apa information kerajaan. Ini officially kita, kalau kita luluskan akta ni, kerajaan ditutup. Sebab salah satu tanggungjawab kerajaan adalah memberi maklumat kepada rakyat. Rakyat mau tahu API, Air Pollution Index. Tapi kalau kata seorang pegawai itu dia disclose information API, dia officially sudah menyalahi Penal Code. Ya, dan dia boleh gulung. Okey. Jadi satu lagi adalah semangat kita meluluskan Whistleblower Act. Dan kita tahu bahawa hari ini dalam The Sun, MACC Commission, Tan Sri Michael Yeo juga kata this amendment is not in line with transparency. Begitu juga dengan banyak NGO lain yang kata ini telah bercanggah dengan spirit keterbukaan Perdana Menteri.
Perdana Menteri kata nak terbuka, nak jadi the best democracy in the world. Tetapi sekarang kalau dengan whistleblower, bercanggah dengan Whistleblower Act, dan satu lagi adalah bercanggah dengan Freedom of Information Act di negeri-negeri pakatan Selangor dan Pulau Pinang. Sebab dalam Freedom of Information Act di negeri Pulau Pinang dan Selangor, setiap government, setiap jabatan dikehendaki menubuhkan satu jabatan di-assign, ditugaskan seorang pegawai untuk memberi maklumat kepada rakyat. Semua rakyat boleh pergi ke pegawai maklumat dan minta apa sahaja maklumat yang dia mau, dan kerajaan negeri ya. Terima kasih Menteri. Teman speaker. Saya nak balik isu kepada isu yang dibangkit oleh Freedom of Information tadi, dan juga Freedom of Information yang sedia ada di kerajaan negeri Selangor dan juga Pulau Pinang. Mungkin soalan ini boleh ditujukan kepada Perdana Menteri. Adakah kerajaan telah merunding dengan pihak kerajaan negeri Selangor dan juga Pulau Pinang supaya mereka dapat pandangan mereka semasa isu ini dibangkit dan dibahaskan dalam kementerian sendiri? Minta pandangan juga, dan juga boleh tujukan soal ini kepada pihak menteri. Terima kasih. Terima kasih Puchong, dan saya minta Kelang. Saya minta pihak menteri jawab soalan daripada Kelang jugalah, sebab saya pun tak tahu. Dan pagi ni Ketua Menteri Pulau Pinang juga minta supaya ditarik balik. Dan saya tahu bahawa sekarang masalahnya adalah setiap pegawai maklumat di kerajaan negeri sekarang menjadi kriminal, penjenayah di bawah akta ni, sebab mereka seharusnya bagi maklumat yang kepada rakyat. So how can that be? Macam mana? Saya tak boleh terima. Dan ini memang menyebabkan satu keadaan huru-hara di pentadbiran kerajaan negeri, dan saya tahu bahawa ini tidak berlaku, tidak patut berlaku. Kalau jadi saya minta kalau boleh akta ini dirujukkan kepada PSC dan dibincang supaya spesifik. Kalau dia ancaman keselamatan negara, specify. Kalau dia apa? Kalau dia menyebabkan aktiviti teroris, aktiviti yang menjahanamkan keselamatan negara, kita boleh terima. Tapi masalahnya adalah pasal ni terlalu general. Any information or any matter which has been obtained by him in the performance of his duty. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup draconian dan tidak adil kepada semua penjawat awam di luar dan di dalam dewan. Jadi di luar 1.5 penjawatan awam subject themselves to risk. Mereka dengan izin, mereka sekarang berisiko dan mungkin akan disabit kesalahan RM1 juta. Ini bukan main-main. Ya, boleh habiskan. Jadi saya minta, ini adalah dua perkara yang saya minta menteri deliberate. Tolonglah bincang dulu sebelum isu ini diluluskan. Terima kasih. Ya, Mat Kulai. Selepas itu menteri menjawab. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga inginlah ambil bahagian dalam perbahasan ruang undang-undang untuklah membina kandung